dan jangan pula dia tengok perempuan lain. Baik, yang ini ada hukum yang berkaitan. Lelaki diharamkan melihat mana-mana bahagian badan wanita ajnabi yang sudah besar. Fiqh tak kata yang sudah baligh, tetapi yang sudah besar. Tu dia, hati-hati. Yang dah besar ni mungkin bila dalam keadaan bentuk badannya dah berubah, walaupun belum balik lagi, ini juga maknanya tidak dibenarkan, kerana merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 30, qul lil mu'minina ayyaghuddu min absarihim. Katalah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki beriman supaya menjaga pandangan. Dipanggil dalam bahasa Arab ghaddul basar. Ghaddul basar, menjaga pandangan. Jaga pandangan bukan maksudnya pejam mata, tetapi maksudnya dah tundukkan pandangan. Kalau kita terlihat perkara yang haram, kemudian pandang ke tempat lain pun terlihat pada perkara yang haram, yang ini ada perbincangan. Maksudnya begini, kita kalau terlihat perkara yang haram, kena terus palingkan wajah ke tempat lain. Yalah, dunia hari ini tengok sana haram, tengok sini haram, tengok atas haram, tengok bawah haram. Akhirnya susah kepada kita. Jadi yang disuruh ialah palingkan ke tempat lain. Baik, kalau dalam keadaan kita terlihat, kemudian kita terus palingkan, yang ini tidak berdosa. Kerana Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tattabi'i an-nadhrata an-nadhrata fa inna lakal ula wa laysatil akhirah. Wahai Ali, jangan diikuti pandangan pertama dengan pandangan yang berikutnya, kerana bagi kamu hadiah untuk pandangan pertama dan bukan yang kedua dan seterusnya. Ada orang kata, Ustaz, saya terlihat Ustaz, lepas tu saya tak pejam-pejam mata, saya tengok sampai sejam. Itu kira pandangan pertama ke, kedua ke, ketiga? Pertama kan Ustaz, kan? Tak ada. Dia terlihat saja, terus alihkan. Minit yang seterusnya ataupun saat yang seterusnya sudah dianggap pandangan yang berikutnya. Sebab itu kena palingkan ke tempat yang lain. Seterusnya hadis Nabi. Cuba tengok, ini juga agak pelik ya. Hadis riwayat Ummu Salamah. Okey, dia berkata bahawa aku, Ummu Salamah, bersama dengan Maimunah radhiyallahu anha. Baik, dua orang perempuan bersama dengan Nabi SAW. Tiba-tiba ada tetamu datang pada Rasulullah, iaitu Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum orangnya orang yang buta. Dia masuk ke rumah Nabi SAW. Lalu Nabi berkata kepada dua perempuan tadi, Maimunah dan juga Ummu Salamah, berhijablah kamu, tutup aurat sekarang daripada lelaki itu. Lalu berkata aku kepada Rasulullah SAW, Ummu Salamah, ya Rasulullah, bukan dia buta ke? Lebih kurang macam tu ya. Dia kan buta, mana dia nampak kita? Lalu Rasulullah pun bersabda, adakah engkau orang berdua buta? Dia memang buta, kau berdua buta kan? Kerana apa? Lalu dia kata, afa umya wa ni antuma, dan alastuma tu basiranihi, dan bukankah kamu berdua kamu boleh melihat dia? Jadi makna dia agak pelik ya. Sepatut-patutnya okeylah, tak payah tutup aurat. Tetapi oleh kerana orang ataupun diri kita ini melihat orang lain, kita juga disuruh untuk menutup aurat. Bukan sebab orang tak nampak kita, tetapi oleh kerana kita boleh melihat orang lain, maka kita disuruh untuk menutup aurat. Jadi tak ada alasan ya. Ni zaman-zaman dulu pun lebih kurang dah ada idea macam kita ni. Dia buta, kira boleh lah kita buka aurat. Tak. Dia tak nampak, apa kita tak nampak orang ke? Sebab itu jangan jadi macam saya sebut dalam kelas baru-baru ni, jangan jadi burung unta. Burung unta ni, kenal burung unta? Dia burung pun bukan, unta pun bukan. Tanya dia, kau burung? Bukan, unta. Unta ke? Bukan, aku burung, kata. Burung pun bukan, unta pun bukan. Burung unta ni, kelebihan dia ialah bila kita datang melawat dia dekat zoo, dia akan buat apa? Dia akan masukkan kepala dalam tanah. Sebab dia ingat orang tak nampak dia. Dia tak tahu dia tak nampak orang, bukan orang tak nampak dia. Jadi jangan jadi burung unta ya. Seterusnya, waktu diharuskan melihat ajnabi. Ini dalam keadaan bukan kita nak berkahwin dengan dia, bukan semua bukan. Boleh tak? Boleh ataupun tidak kita melihat atau lelaki melihat perempuan ajnabi? Boleh dalam keadaan berikut. Ini saya ringkas saja. Ketika rawatan, yang kedua ketika muamalah jual beli, yang ketiga ketika memberikan saksi persaksian, yang keempat iaitu ketika proses pembelajaran. Tetapi ingat, hanya sekadar yang diperlukan sahaja. Jangan pula dengan sebab rawatan yang luka bahagian tangannya dia nak tengok selain daripada tangan, ini tak dibenarkan. Begitu juga dengan jual beli, mungkin yang diperlukan dan juga saksi ialah muka dan juga bahagian tangannya, yang mana sentiasa menguruskan jual beli. Yang lain sebenarnya tidak boleh. Jadi sekadar yang diperlukan sahaja. Seterusnya kita masuk, kalau dah dapat tadi semua sifat, masuklah kita kepada pertunangan. Apakah yang dimasukkan dengan pertunangan ini?
apabila telah yakin dengan sifat-sifat yang baik, kita maknanya dah tengok okey lah, memang segala sifat yang aku kendaki, aku dah buat checklist, semuanya ada, yang aku nak lah sesuai untuk jadi isteriku. Yakin dengan sifat-sifat yang baik. Dan yang keduanya ditambah dengan redha. Ini yang penting. Sebab ingat, seorang dengan seorang yang lain berbeza kemahuan dan juga kesukaannya. Ada yang bagi dia okey, bagi orang lain tanya tak okey. Masalahnya yang nak kahwin bukan orang lain, dia. Jadi tak ada masalah kepadanya. Sebab itu redha adalah yang paling dituntut. Baik, saya tak bahaskan berkaitan dengan redha daripada mak bapak di sini. Kerana apa? Nanti kita akan sampai ketika wali, wali mujbir ataupun wali yang boleh memaksa anaknya. Akhirnya apabila kita bahaskan di antara dua tajuk ni, adakah perlu mendapat izin daripada ayah ataupun ibu ataupun wali mujbir, akhirnya kita akan memberi jawapan mesti mendapat keizinan daripada iaitu wali mujbir. Kerana apa? Wali mujbir ini iaitu wali yang boleh paksa anak. Dua je wali mujbir. Wali mujbir adalah ayah, kemudian yang kedua adalah datuk, iaitu ayah kepada ayah. Ingat ya, kedua-dua ini dia boleh untuk mengahwinkan anak perempuannya walaupun anak perempuannya tidak suka. Tapi ada syarat. Kita akan tengok. Maknanya kalaulah kita memberikan, iaitu memberikan keharusan, iaitu bertunang, cukup lelaki tanya seorang lelaki bertanya seorang perempuan, nakkah kahwin dengan aku? Perempuan kata okey, I follow, dia katalah macam tu. Akhirnya sudah berlaku pertunangan, sedangkan mak bapak masih tidak tahu ataupun atuk tidak tahu. Nanti akan berlaku clash ataupun pertemuan dengan kemahuan wali mujbir yang mungkin akan kahwinkan. Orang datang ke rumah Minang, dia terima, kita dah janji dengan lelaki ni, akhirnya akan berlaku konflik. Ini jawapan kesimpulan yang boleh kita katakan. Akhirnya ialah mesti yang perempuan setuju, kemudian mak bapak perempuan juga maklum dan izinkan tentang maknanya hasrat lelaki yang nak meminang tadi. Dalam keadaan itu, maka berlakulah yang dipanggil khitbah fi syara', iaitu bertunang menurut syarak. Kalau sekiranya cuma cakap-cakap macam tu je, jumpa dekat kelas Taman U16 katakan, nak kahwin dengan aku tak? Dia kata boleh. Dia kata, kemudian kita dah bertunang secara syarak. Maknanya orang datang Minang, dia marah, kemudian macam-macam. Yang ni belum lagi sebenarnya. Sebab itu kena diraihkan juga, iaitu mesti mendapat izin daripada mak bapak. Ramai yang salah sangka yang kadang-kadang bila saya sebut cukup, tak perlu hantar cincin, tak perlu seri junjung, dah berlaku bertunang dalam syarat. Saya kata mesti dengan syarat perempuan setuju dan juga mak bapak perempuan setuju perkara tu. Ini yang menjadi syarat yang paling utama. Seterusnya, bila dibenarkan bertunang, dibenarkan tasrih, iaitu secara terus terang, dan ta'rid. Dua-dua sekali boleh Bagi ta'rid ni kiasan. Contohnya ialah nak tak jadi teman hidupku. Teman hidup itu maknanya bukan secara tasrih itu secara kiasan. Teman hidup katakan. Ataupun nak tak maknanya menjadi bunga yang dihisap oleh kumbang. Akulah kumbang contohnya. Jadi itu juga adalah kiasan. Macam-macam lah kita kata. Itu semua yang tidak terus terang Jadi kedua-duanya boleh secara tasrih dan secara ta'rid terhadap wanita yang tiada ikatan perkahwinan, kemudian tidak dalam keadaan iddah, dan tidak ada sebarang halangan. Bagi orang yang maknanya tak ada tiga-tiga perkara ni, maka boleh secara tasrih boleh, kias pun boleh. Tetapi ingat, zaman sekarang ni ramai orang lurus bonggol bendul. Cakap secara kiasan tak faham-faham. Nak sunting bunga di taman, dia pun pergi taman, ambil bunga bagi kepada, nah, harga RM2. RM2. Ingat mat dia spas dekat ujang. Baiklah, ramai orang yang kadang tak faham. Lebih baik berterus terang. Takut-takut kita ingat dia nak kat kita, nampak macam okey, rupa-rupanya dia ada pilihan yang lain. Ataupun dia pun masih tak faham, dia ni betul ke tak betul dengan aku ni. Tengok dalam hal ini kadang-kadang lebih baik ambil yang tasrih, iaitu berterus terang. Seterusnya yang kedua, dibenarkan ta'rid. Ingat, yang sini adalah kiasan sahaja. Tasrih tidak dibenarkan terhadap wanita yang dalam keadaan iddah daripada kematian, suami meninggal dunia masih lagi iddah, iaitu dalam tempoh 4 bulan 10 hari, okey, ataupun talak bain. Talak bain ni yang sudah jelas, maknanya tiga-tiga dah habis semua sekali. Jadi dengan orang, maknanya orang yang pernah berkahwin lah, pendek katanya, mesti dalam keadaan kiasan sahaja. Kerana apa?
orang-orang ini cepat memahaminya. Ini antara yang disebutkan. Seterusnya, diharamkan tasrih tak boleh, ta'liq tak boleh kepada selain di atas. Contohnya kepada bini orang, memang confirm tak boleh. Tiba-tiba sebut kat bini orang, nak tak kahwin dengan saya.